Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala syafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni walaupun hujan mungkin ada setengah tempat banjir. Semalam KL banjir. Tempat kita tak tahu ni. Mudah-mudahan Allah Taala mudahkan urusan kita. Kita boleh baca doa Allahumma shayban nafi'an. Semoga hujan ni memberikan manfaat. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu taala dapat kita bersama-sama dalam majlis ilmu yang mana kita akan membicarakan pokok ataupun dasar Islam, iaitu berkaitan tentang akidah. Dan sebelum tu malah kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seterusnya ke atas keluarga baginda, para sahabat dan ahli keluarga baginda dengan baik, majma'in yang mengikut dengan baik. InsyaAllah tuan-tuan, pada malam ni kita akan berbincang berkaitan tentang satu kitab, Akidah Tahawiyah. Saya ada banyak cetakan, antaranya cetakan Jabatan Agama Islam Selangor. Nanti insyaAllah mudah-mudahan dapat diusahakan oleh Tuan Pengerusi Tuan Hafiz untuk kita dapat. Ini adalah cetakan Jabatan Agama Islam Selangor yang telah diterjemahkan. Maksudnya kalau terjemah ni dalam bahasa Malaysia lah. Ini Jaiz punya. Telah diterjemahkan. Ini kitab lama tuan-tuan, 1120 tahun. Nanti insya-Allah saya akan cerita sejarah kitab-kitab ni. Bagaimana bermulanya penyusunan ilmu akidah. Ya. Dan banyak perkara yang kita akan bincang pada malam ni seperti yang ada. Di antara topik yang saya akan kupas adalah tentang apakah itu akidah. Mungkin ada orang tahu nama dia akidah, ada orang tahu usuluddin ataupun apa lagi, usuluddin ataupun tauhid. Itu adalah nama-nama lain. Dan juga kita akan belajar apakah dia kepentingan akidah. Akidah tuan-tuan adalah perkara yang sangat penting dan saya akan terangkan perbahasannya. Sejarah tulisan akidah. Ada kitab akidah yang dibincangkan, dan insya-Allah di akhir kita akan kupas siapakah penulis. Penulis ni bukan kebetulan nama dengan Tuan Pengerusi. Abu Ja'far At-Tahawi Al-Hanafi. Sebab dia mazhab Hanafi. Atau Hanafi. Dia bermazhab Hanafi, ya. Dia asalnya bermazhab Syafi'i dan kemudian dia belajar dengan aliran Hanafi dan dia masuk mazhab Hanafi. Insya-Allah saya akan kupaskan pada akhir perbahasan. Tuan-tuan semua dah bersedia? Dia hujan ni santai kan, sejuk kan. InsyaAllah tuan-tuan, tentang akidah. Akidah tuan-tuan, dia sudut bahasa bermaksud ikatan. Sebab tu orang kata akidah kau ni longgar lah. Maksudnya ikatan tu tak kuat. Akidah dia sudut bahasa, akidah bermaksud ikatan, ataupun simpulan. Akidah tuan-tuan bila sebut dalam Islam bermaksud keyakinan seseorang. Ini saya ringkaskan. Dan kita panggil juga akidah dengan nama lain adalah tauhid. Tauhid ni apa tuan-tuan? Mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid ni mengesakan Allah Subhanahu wa taala, iaitu bersatu, bukan parti bersatu. Bersatu maksudnya satu, menyatukan Allah Subhanahu wa taala. Ini saya secara lalu, secara ringkas. Dan nama lain bagi akidah adalah usuluddin. Usul iaitu asas ataupun asal. Ad-din adalah agama. Kalau usuluddin ni juga kita panggil yang rukun iman yang 6. Yang pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua beriman kepada para malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari kiamat dan juga qadar 6. 6 inilah yang dihuraikan dalam bab akidah, ya. Jadi tuan-tuan, itu sekilas pandang tentang perbahasan akidah. Perbahasan akidah ni panjang. Macam contohnya bab perbahasan yang kelima tentang beriman kepada hari akhirat. Dia panjang, dia sebenarnya boleh sampai satu buah kitab. Sebab hari akhirat ni panjang. Ada tentang hari kebangkitan, tentang padang mahsyar, tentang mizan. Huraian dia detail sampai syurga dan juga neraka. Jadi insya-Allah pada malam ni saya akan terangkan tentang kepentingan belajar akidah. Tuan-tuan dan Allah Subhanahu taala, akidah ni tuan-tuan Senang cerita dalam bahasa moden ni adalah umpama kita buka account bank. Kita buka
akaun bank. Ya. Jadi nak masukkan segala, kita katakan pahala ni mesti ada akaun. Itu saya nak bagi konsep mudah untuk hari ni. Sebab tu hari ni tuan-tuan, kalau orang kafir, dia beramal ibadah macam mana pun, dia pergi haji contohnya kan, ataupun dia sedekah, ataupun dia bayar zakat, adakah dia akan dapat pahala? Jawapannya tidak. Sebab apa tuan-tuan? Dia tidak ada akidah, dia tidak ada akaun. Sebab tu penting kita kena tahu ilmu akidah ni adalah salah satunya perkara yang akan membawa kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Dan sebaik zikir adalah afdal zikir annahu la ilaha illallah. Ya, sebaik zikir adalah kalimah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan kalimah la ilaha illallah adalah pintu untuk masuk ke syurga, kunci. Ya, kunci untuk masuk ke syurga. Ya. Ada satu hadis tuan-tuan, ini tentang kelebihan tauhid. Ya. Ada satu hadis tuan-tuan yang mana orang ni dia tidak pernah melakukan apa-apa amalan, ya, tetapi dimasukkan ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan ada satu orang dia buat dosa. Ya, ada satu orang dia tak ada buat dosa. Ya. Dia tidak ada buat dosa melainkan satu dosa sahaja, iaitu dosa syirik. Dan Tuhan berkata apa? Seandainya engkau datang dengan dosa sebesar bukit, ya, tetapi dalam dosa tersebut tidak ada syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka aku boleh mengampunkan. Tetapi kalau datang dengan tanpa dosa, ya, tetapi ada buat dosa syirik, Tuhan tidak akan mengampunkan. Itu tentang tauhid. Ya, dan baru-baru ni saya kuliah tentang bab syurga dan juga neraka. Ya, semua orang Islam tuan-tuan akan masuk ke syurga, cuma cepat ataupun lambat. Kenapa? Mengikut amalan masing-masing. Soalan saya tuan-tuan, orang buat dosa besar, dia masuk syurga ke masuk neraka? Dosa besar tahu tuan-tuan, dosa besar. Apa contoh dosa besar? Tak solat lagi, berzina, apa lagi? Minum arak. Saya nak tanya tuan-tuan, dia masuk syurga ke masuk neraka? Apa jawapan ni? Malam ni kita santai kan, sebab sejuk kan. Orang buat dosa besar, orang Islam tapi buat dosa besar, masuk syurga ke masuk neraka? Masuk neraka. Confirm? Transit dulu. Okey, puas hati jawapan. Tuan-tuan, sebenarnya jawapan ni adalah berada di atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu prinsip ahli sunnah wal jamaah, kita tidak mengatakan orang buat dosa besar wajib masuk neraka. Wajib tak kata. Dia berada di atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab apa tuan-tuan? Kita kena tahu bahawa untuk masuk syurga bukan sebab amalan. Ya. Betul, kunci tauhid. Tetapi bukan sebab amalan. Tapi dengan sebab rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi masuk neraka adalah disebabkan na'uzubillah min zalik, disebabkan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah bersifat adil, maka dia buat salah, maka dia berhak diazab. Sebab tu ada kisah tuan-tuan, kita selalu dengar seorang wanita pelacur yang dimasukkan syurga. Dimasukkan ke syurga sebab bagi minum anjing. Macam mana berlaku? Sebab itu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada juga kisah seorang ahli ibadah dalam ulama Bani Israel, ahli abid, seorang ahli ibadah Bani Israel yang mana dimasukkan ke neraka. Ahli ibadah masuk neraka pula. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia mengatakan bahawa dia berhak masuk syurga dengan sebab amalan dia. Jadi bila dia kata macam tu, Tuhan kata dengan dia, cuba kau bandingkan nikmat yang aku bagi kepada kau dengan amalan yang kau buat. Dan dibandingkan amalan yang dia buat 1000 tahun, tak sama dengan nikmat mata yang Allah bagi kepada dia, nikmat penglihatan. Maksudnya nikmat penglihatan tu dengan 1000 tahun amalan tak cukup. Itu baru nikmat mata. Sebab tu dalam Quran mengatakan wa in la tuhsu nikmatullah la tuhsuha. Sesungguhnya nikmat Allah ni tidak akan dapat kamu hitung. Ya, nikmat Allah ni tidak akan dapat dihitung. Kita hari ni buat ibadah macam mana pun tetap tak dapat balas nikmat-nikmat Allah SWT. Nikmat ni terlalu banyak lah. Antara nikmat yang kita dapat hari ni yang paling besar lah nikmat iman dan nikmat Islam. Berapa ramai hari ni orang yang kaya raya, sihat walafiat, tetapi tak dapat nikmat iman dan nikmat Islam. Jadi nikmat yang paling berharga adalah nikmat iman dan juga nikmat Islam. Berapa ramai hari ni orang yang ada kenderaan-kenderaan mewah, kesihatan yang dapat datang ke rumah Allah SWT.
Kebanyakan yang datang naik motor kan. Kebanyakan yang datang kadang-kadang transport pun tak ada. Ini antara perkara-perkara nikmat yang Tuhan kurniakan kepada kita yang mungkin kita tak perasan. Jadi berbalik tentang perbahasan tentang orang yang buat dosa besar, dia berada di atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Berada di atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak tuan-tuan, sebab tu orang kalau dia tak belajar akidah, dia mudah mengkafirkan. Dia ingat orang ni buat dosa besar, semua kafir. Itu yang berlaku hari ini pada Daesh ataupun ISIS, Islamic State, yang kita katakan bahawa mereka mengkafirkan orang-orang yang buat dosa besar. Sebab kalau ikutkan hakikat hari ini, berapa ramai yang dapat ikut sistem Islam sebenarnya? Sebab tu orang-orang seperti ini mereka mempunyai fahaman ekstremis. Sebab tu dia kata semua kerajaan datang ke bumi kafir. Sebab apa tuan-tuan? Mana ada kerajaan datang ke bumi ni yang buat hudud? Betul tak? Ada tak kerajaan yang buat hudud sepenuhnya? Kecuali Arab Saudi lah. Jadi bila dia faham begitu, dia mudah mengkafirkan. Sedangkan kita kena tahu bahawa Islam ni luas. Islam ni luas konsep dia. Dia tidak hanya pada hukum hakam sahaja. Dia ada akidah, ada syariah, ada fiqh, ada akhlak. Jadi itu saya nak bagi tu tentang kepentingan akidah. Dan ada satu lagi tentang kepentingan akidah, tentang perbahasan orang yang terakhir masuk syurga. Ada orang tuan-tuan, orang yang terakhir masuk syurga dibicarakan dalam kitab bab syurga, yang mana dia dimasukkan dalam syurga dalam keadaan dia terpinga-pinga. Syurga dia orang terakhir, orang paling last sekali masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia dimasukkan dalam keadaan syurga dalam keadaan dia terpinga-pinga. Dan dia dikatakan, apakah, kalau kita tanya semua masuk syurga tak? Ada siapa yang tak nak masuk syurga? Ada kata, ada siapa nak jadi orang yang paling last masuk syurga? Ada tak? Mesti ada kata tak nak lah, buat apa nak jadi orang paling last kan? Tapi ada orang yang angkat tangan, saya okey lah janji masuk. Kita tak nak macam. Tapi ada tuan-tuan perbahasan tentang orang yang terakhir masuk syurga, dia diberikan 7 kali kerajaan dunia, 7 kali ganda kerajaan dunia. Maksudnya 7 kerajaan di dunia ni adalah untuk milik orang terakhir masuk syurga. Saya nak beritahu tuan-tuan, dia masuk syurga dalam keadaan dia terpinga-pinga, dia tidak ada satu amalan kebajikan pun. Langsung tak ada amalan soleh, langsung tak ada amalan soleh. Tak pernah ke masjid dan sebagainya, tak pernah mengaji, tak pernah. Yang cuma ada pada dia apa dia tuan-tuan? Kalimah la ilaha illallah. Ini dalam perbahasan tentang satu perkara yang mana Tuhan bertanya tentang neraka. Wahai neraka, ada tak dalam neraka ni yang iman dia sebesar zarah? So neraka pun kata ada. Dan orang itulah dikeluarkan dan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, dari situ kita nampak kepentingan belajar akidah, kepentingan kalimah la ilaha illallah. Dan juga antara perbahasan tentang kepentingan ilmu akidah bahawa tugas-tugas para nabi dan rasul adalah untuk menyampaikan akidah. A'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah Subhanahu Wa Taala dan jauhlah taghut. Taghut ni termasuk perkara kekufuran, syirik dan sebagainya. Jadi semua misi para nabi dan juga rasul adalah membawa kepada tauhid. Cuma syariat berbeza. Syariat berbeza. Kita ada berapa nabi tuan-tuan? Kita ada berapa nabi, ada berapa rasul? 124,000. Ada berapa rasul? 313. Dia punya misi tuan-tuan semua satu, membawa manusia menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu an aqatula nas hatta asyhadu an la ilaha illallah wa anna rasulullah." Aku diperintah untuk memerangi manusia sampailah mereka mengucapkan kalimah, aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan berhak disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah. Itu adalah perjuangan para nabi dan juga rasul. Tetapi dia punya syariat berbeza-beza. Dakwah semua sekali tauhid, tetapi dia punya syariat berbeza. Sebagai contoh, saya ambil contoh syariat yang berbeza. Syariat zaman dahulu mereka tidak boleh solat melainkan hanya di rumah ibadah. Itu kelebihan umat Muhammad berbeza. Sebab tu orang Yahudi, orang Kristian, mereka hanya boleh solat di gereja ataupun di rumah ibadah. Macam kita umat Islam boleh solat di mana-mana. Pernah solat kat Petronas kan, tepi jalan Petronas, kat Shell, dekat rumah boleh. Tetapi agama lain tidak boleh. Itu antara perbezaan. Orang Kristian dia tak boleh solat kat rumah, dia tak boleh ibadah kat rumah, dia kena ibadah di gereja. Begitu dengan Yahudi. Banyak contoh yang lain. Antara contoh yang lain tentang syariat zaman dahulu, syariat Bani Israel, kalau nak taubat, kita kalau nak bertaubat macam mana?
Macam mana kalau kita nak taubat? Kita kalau nak taubat macam mana? Istighfar, solat taubat, minta ampun, pulangkan hak, apa lagi contoh taubat. Tetapi untuk syariat dahulu, mereka kalau taubat, mereka akan bunuh diri. Mereka kena bunuh diri. Itu syariat Nabi Musa AS. Buat dosa besar, taubat, bunuh diri. Dengan itu baru diterima taubat mereka. Itu menunjukkan bahawa syariat berbeza. Contoh lagi, baru-baru ni kita puasa hari Ashura. Hari Ashura tuan-tuan, untuk syariat terdahulu hukumnya wajib. Hukumnya adalah wajib. Siapa puasa hari Ashura baru ni? Ya. Agama Islam zaman dulu, zaman Nabi Ibrahim, Nabi Musa, semua adalah wajib. Sampai ke umat Nabi Muhammad, dia jadi sunat sebab ada bulan Ramadan. Dan Nabi SAW tidak pernah meninggalkan puasa hari Ashura. Nabi SAW tak pernah tinggalkan. Di antaranya sebab syariat zaman dahulu adalah wajib. Itu saya nak menunjukkan bahawa perbezaan. Tetapi basic asasnya mereka punya dakwah adalah membawa kepada tauhid. Ya. Sebab tu tuan-tuan, saya mana-mana tempat saya akan, paling penting kita membahaskan tentang tauhid. Ya. Dan saya berkongsi pengalaman tuan-tuan. Ya. Sepanjang saya berada di Mekah dan juga Madinah, saya boleh katakan bahawa 90% pengajian di sana adalah tentang kitab akidah dan juga tauhid. Cuma beza-beza lah. Seorang pakai kitab tauhid, seorang pakai akidah tahawiyah, seorang pakai Fathul Majid, berbeza-beza buku yang digunakan. Tapi dia punya dakwah dia adalah membawa kepada tauhid. Sebab apa tuan-tuan? Sebab apa? Ya, sebab kalau di sana tuan-tuan, ya, orang sana terdedah membuat perkara-perkara khurafat, terdedah membuat perkara syirik. Tuan-tuan siapa yang pernah pengalaman ke sana boleh tengok. Orang masuk masjid je ramai yang sapu pintu. Pernah buat ke? Dia lap pintu, ingat makcik ingat cleaner. Rupanya nak ambil berkat dengan pintu masjid. Ni sini tak nampak lah orang buat. Tapi kat Mekah, Madinah tu, kain ihram tu sampai dibasahkan air Zam-Zam. Kita basuh dengan apa, klorok sebagainya nak bagi putih. Dia basuh dengan Zam-Zam. Kononnya nak ambil berkat. Itu antara salah faham dalam isu akidah. Sebab tu di sana hanya membahaskan tentang perkara-perkara tauhid. Sebab saya kongsikan lagi, kepentingan belajar akidah adalah bahawa dalam perkara akidah, ya, kalau kita buat syirik, na'udzubillah, ya, kita terbuat syirik, la yahbitan amal, terbatal seluruh amalan, start from zero. Ya, itu bahayanya. Sebab tu hari ni tuan-tuan kena fokuskan pasal akidah. Ya, sebab apa? Kalau kita buat perkara-perkara yang membatalkan akidah, itu juga kena disebutkan. Ya, perkara-perkara yang membatalkan akidah, ya, akan membuatkan amalan kita terbatal. La yahbitan amal. Jadi sayanglah kalau orang pergi ke Mekah, Madinah, buat umrah, buat haji, balik zero. Sebab apa? Di sana mereka membuat amalan-amalan yang khurafat dan juga syirik. Benda ini berlaku tuan-tuan. Kat sana tuan-tuan boleh lihat. Contohnya tuan-tuan, saya duduk sana. Contohnya sana kita akan ziarah makam syuhada Uhud. Kita bila ziarah kubur tuan-tuan, tuan-tuan buat apa? Bagi salam kan? Berdoa kan? Ada jemaah kita tuan-tuan sampai sana doa, wahai syuhada Uhud, murahkan rezeki kami. Wahai syuhada Uhud, murahkan rezeki kami. Lepas tu jemaah kata amin. Saya dengar ke betul dong ni. Sini tuan-tuan, boleh ke tak boleh? Boleh tak doa kepada orang kubur minta murah rezeki? Tak boleh tuan-tuan. Ni basic. Sebab tu saya kata tuan-tuan, akidah kita kena jaga. Kan, berdoa pun sampai kita satu tahap, berdoa pun kalau boleh jangan menghadap kubur, menghadap kiblat. Ya? Macam mana? Khilafiyah. Ya. Ada perbahasan lagi. Jadi itu antara contoh dalam bab syirik. Jadi kita kena berhati-hati. Saya menjelaskan tentang kepentingan tauhid. Ya, kita kena berjaga-jaga. Ya, itu antara penjelasan tentang kitab, tentang kita kena belajar akidah. Ya. Ya, yang saya telah jelaskan bahawa merupakan misi dakwah para nabi dan juga para rasul. Itu basic yang kita kena pegang. Ya. InsyaAllah saya akan masuk tentang sejarah penulisan akidah. Banyak lagi. Ini antara satu buku yang membahaskan tentang kepentingan akidah. Dalam buku ni ada 100 kepentingan kenapa kena belajar akidah. Tapi cukuplah kita tahu akidah adalah perkara yang asas, sangat penting. Sampai Nabi bersabda, bunya Islam ala khamsin. Islam terbina di atas 5 perkara. Yang pertama adalah syahadah. Tidak ada Tuhan berhak disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah. Itu yang kita kena pegang, asas.
Jadi kemudian yang kedua, saya akan terangkan tentang penulisan tentang kitab-kitab akidah. Ya. Kita agak pelik kan, pelik kenapa akidah ni kita kata boleh kata dia lambat ditulis pada tahun 290. Imam Abu Ja'far At-Tahawi lahir 290. Ya. Sebenarnya ada perbahasan di situ. Sebenarnya tuan-tuan, kalau kita buka kitab-kitab hadis, ada tentang akidah. Tuan-tuan cuba ambil contoh, ambil Sahih Bukhari, buka, ada kitab Tauhid. Jadi di antara corak pengajar dia mengajarkan kitab Tauhid dalam Sahih Bukhari. Sahih Bukhari ada banyak, tapi ada banyak tajuk, antaranya bab solat, bab zakat kan. Tetapi ada kitab Tauhid. Tuan-tuan bukalah Sunan Abu Dawud, Sunan Muslim, At-Tirmizi, semua ada tentang perbahasan akidah. Tetapi yang kita bicara pada malam ni adalah kitab Abu Ja'far At-Tahawi, dia khusus cerita tentang akidah. Tapi saya nak kata bahawa penulisan akidah ni dah lama, dah lama dibukukan. Ini antara buku yang menerangkan tentang Tarikh At-Tadwin fi Usuluddin, sejarah penulisan ilmu-ilmu akidah. Malam ni tuan-tuan saya hanya bagi hint saja, sebab kalau kita nak bicarakan ini kena satu buku yang khas, tentang perbahasan pengumpulan ilmu-ilmu akidah. Itu antara yang saya kongsikan. Ini antara yang saya telah bagi tahu tentang cetakan Jaiz, dan ada juga cetakan bahasa Indonesia, dan matanya tuan-tuan dia ada lebih kurang dalam 159, dekat 200 lah, 159 matan ni apa tuan-tuan? Dia teks. Macam hadis dari matan dia kan, hadis ada matan, ada sanad. Sanad tu rantaian, matan tu teks. Jadi untuk teks hadis ni ada 159. InsyaAllah kita akan kupas, dan kita akan gunakan bahasa-bahasa yang mudah difahami. Maklumlah dia kitab 1120 tahun, jadi dia punya bahasa-bahasa dia tinggi. Jadi insyaAllah kita akan kupas dalam bahasa yang mudah dan juga santai. Dan kita masuk kepada siapakah penulis. Kita kena kenal Abu Ja'far At-Tahawi. Itu saya akan bacakan dia punya, saya ringkas tentang biografi beliau. Yang pelik tuan-tuan, bukan pelik lah, ni sebenarnya perkara biasa. Dia pada asalnya bermazhab Syafi'i, kemudian dia bermazhab Hanafi. Sebab guru-guru dia semua adalah guru bermazhab Syafi'i dan juga Hanafi. Ini sebenarnya tidak menjadi satu masalah tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Contoh, kalau contoh Imam Syafi'i, dia punya guru dia siapa? Imam Malik. Kan? Kenapa Imam Malik dia tak ikut mazhab Maliki? Sebenarnya ini tidak menjadi satu masalah. Yang penting saya katakan tadi bahawa akidah mesti satu. Sebab tu ada perkataan mengatakan bahawa sebelum nak belajar fiqh mesti belajar akidah. Sebab tu kita tidak ada masalah dengan orang bermazhab Hanafi, bermazhab Hanbali, bermazhab Syafi'i, kan? Tidak ada masalah sebenarnya, sebab akidah cuma satu. Sebab tu tuan-tuan, bila tidak belajar akidah, dia akan menghasilkan perpecahan. Sebagai contoh, zaman dulu kalau tuan-tuan tengok gambar lama, ni contoh ni sejarah lah. Tuan-tuan tengok gambar lama kat Mekah, ada berapa tempat imam? Dan tengok gambar lama, ada 4 tempat imam. Mereka setiap kali solat, mereka akan ikut mazhab masing-masing. Sampai satu tahap macam tu. Bagi mereka tidak sah untuk solat berlain mazhab. Tapi alhamdulillah hari ni solat semua di bawah satu imam. Itu antara contoh lah. Dulu di Madinah pun sama. Kalau tuan pergi Masjid Nabawi, perasan tak ada 2 mihrab? Perasan ke tak perasan? Ada tempat imam, satu dalam raudhah, satu lagi sebelah raudhah. Dulu satu tu adalah mazhab Hanbali dan juga Syafi'i, satu lagi mazhab Hanafi. Mereka bila semayang, mereka akan lain-lain mazhab, sampai taksub tahap begitu. Tapi alhamdulillah hari ni semua telah belajar dan tahu tentang ilmu akidah, maka itu tidak menjadi masalah. Kita tahu macam ni lah. Macam kisah yang kita bincangkan hari ni, Imam Ja'far At-Tahawi, asalnya dia belajar dengan mazhab Syafi'i. Dia belajar dengan imam-imam besar dalam mazhab Syafi'i, dan pada akhirnya dia bermazhab Hanafi. Kita boleh tak belajar kitab dia? Kita mazhab Syafi'i, dia mazhab Hanafi, boleh tak? Boleh. Tidak ada masalah, sebab kita faham konsep akidah. Saya bagi contoh mudah lah tuan-tuan. Kita hari ni tuan-tuan mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Jual beli tuan-tuan mazhab apa? Zakat pakai apa?
Ni contoh mudah lah. Zakat, tuan-tuan pakai duit ke pakai beras? Pakai duit kan. So itu antara ada dah percampuran di situ. Ni contoh mudah. Saya nak bagi tuan-tuan nampak ya. Okey, kita masuk, ada lagi 10 minit. Kita masuk tentang nasab, nama dan juga nasab Imam Tahawi. Ini nama dia tuan-tuan. Beliau bernama Ahmad bin Muhammad bin Salamah bin Salim bin Abdul Malik. Dikenal dengan kunyah Abu Ja'far. Itu ada kunyah dia. Berasal daripada Mesir. Ya. Tepatnya di sebuah desa di kawasan As-Su'aid, ya, yang dikenal sebagai Taha. Sebab tu nama dia At-Tahawiyah. At-Tahawiyah, gelaran dia. Ya. Dan inilah kepada desa ni beliau dinisbatkan sehingga beliau dikenal sebagai At-Tahawi. Itu sejarah dia, Abu Ja'far At-Tahawi. Ya, ini kebanyakan mereka menisbahkan kepada tempat lahir. Ya. Beliau dilahirkan pada tahun 239 Hijriah. Ya. Beliau tumbuh di tengah keluarga yang penuh dengan berkah ilmu dan keutamaan. Bapaknya sendiri adalah seorang ulama yang terkenal, unggul dalam bidang syair dengan segala riwayatnya. Dan ibunya, ibu ni orang biasa-biasa tuan-tuan. Ibunya terhitung sebagai salah seorang murid Imam besar Asy-Syafi'i. Mak dia merupakan murid Imam besar Asy-Syafi'i. Ya. Kemudian, ni lagi hebat, pak cik dia sebelah ibu dia adalah Imam Al-Muzani. Ni kalau kita belajar Syafi'i, mazhab Syafi'i, tahu Imam Muzani adalah imam besar mazhab Syafi'i. Ya. Pak cik dia adalah bermazhab Imam Al-Muzani, ya, yang dianggap sebagai murid Imam Syafi'i yang paling faqih. Nampak dia punya mak mazhab Syafi'i, dia punya pak cik dia mazhab Syafi'i, pak cik dia imam besar, Imam Muzani, ya. Bahkan Imam Muzani merupakan dikatakan adalah anak murid utama Al-Imam Syafi'i. Ya. Dengan lingkungan keluarga yang bersinar terang dengan ilmu seperti itu, ya, dan beliau hidup di zaman dengan para ulama hadis yang 6. Ya, dia hidup sezaman dengan Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, Imam Nasa'i dan Imam Ibn Majah. At-Tahawi muncul sebagai ulama yang hebat. Di dalam dirinya terpadu antara kekuatan ilmu hadis dan juga kebersihan akidah. Sebab dia hidup pada zaman ulama-ulama hadis. Ya. Ini dia punya ringkasan. Dan dia mula beranjak mendaki ketinggian ilmu dari Masjid Amr bin Al-As. Amr bin Al-As, di sana beliau menghafal Al-Quran di bawah bimbingan Syekh Abu Zakaria Yahya bin Muhammad bin Amrus. Bahkan beliau juga meriwayatkan hadis dari Al-Muzani, ya, yang tadi kita katakan ketua ataupun guru mazhab Syafi'i. Ya. Ini antara ringkasan. Dan kemudian At-Tahawi ini dia selalu pergi ke Syam, Damsyik. Syam ni adalah antara kota keilmuan, ya. Dan di sana beliau mendengarkan ilmu dari kota Baitul Maqdis, Gaza dan Askalan. Dan beliau mendalami fiqh di kota Damaskus dan itu Damsyik, bersama di bawah sang gurunya Qadi Abu Azim. Kemudian beliau kembali ke Mesir. Ya. Pada mulanya beliau mengikut mazhab Imam Syafi'i pada asalnya. Keluarga semua mazhab Syafi'i, mak mazhab Syafi'i, pak cik mazhab Syafi'i, ya. Akan tetapi beliau kemudian beralih mengikut mazhab Imam Abu Hanifah. Ya. Tentang beralihnya At-Tahawi kepada mazhab Hanafi, disebutkan bahawa Abu Sulaiman bin Zab berkata, At-Tahawi berkata kepada saya, orang yang pertama aku tulis hadisnya ialah Al-Muzani, dan saya juga mengambil pandangan Imam Asy-Syafi'i. Setelah beberapa tahun kemudian datang Ahmad bin Abu Imran sebagai seorang hakim untuk Mesir, maka saya menyertainya dan kemudian saya mengambil pandangannya. Maksudnya dia cerita dulu dia mazhab Syafi'i, kemudian datang guru Ahmad bin Abu Imran, kemudian diikut dan mengambil pandangan. Itu guru dia mazhab Hanafi. Itu di antara ringkasan dia punya guru-guru, masya-Allah, hebat-hebat. Di antara Al-Alamah Ismail bin Yahya bin Ismail Al-Muzani Asy-Syafi'i yang kita sebutkan tadi, dia wafat 260 Hijriah. Al-Alamah Abu Hazim Abu Hamid bin Abdul Aziz Al-Baghdadi wafat 252. Al-Qadi Abu Bakar bin Qutaibah wafat 270 Hijriah. Al-Imam Ahmad bin Shu'aib An-Nasa'i, Imam Nasa'i, masya-Allah, wafat 303 Hijriah. Al-Imam Yunus bin Abdul A'la wafat 264. Banyak lagi dia punya guru-guru yang tak dapat kita sebutkan, ya. Tapi kebanyakan guru-guru ni adalah bermazhab Asy-Syafi'i. Dan murid-murid dia, masya-Allah, ya. Di antara Al-Hafiz Ahmad bin Mansur Abu Faraj Al-Khashab wafat 364, ya. Imam ahli fikih Ahmad bin Mansur Abu Bakar Al-Mughani. Al-Hafiz Sulaiman bin Ahmad Abu Qasim At-Tabari. Ini antara ulama-ulama hebat ni. Imam An-Naqid Abdullah bin Adi Abu Ahmad wafat 365. InsyaAllah kita akan masuk pada karya tulis At-Tahawi. Al-Imam Tahawi di banyak penulisan, tetapi kita fokus pada akidah. Kita pilih kitab
matan At-Tahawiyah. Antara kitab lain di antara Syarh Mani' Al-Athar, ini adalah kitab beliau yang pertama, Syarah Mushkil Al-Athar. Mukhtasar At-Tahawi, ini tentang fiqh mazhab Hanafi, dia buat fiqh tentang mazhab Hanafi. Sunan Asy-Syafi'i, dalam kitab ni At-Tahawi dikumpulkan riwayat dari Imam Syafi'i. Al-Aqidah At-Tahawiyah, ini yang kita akan bincangkan. Dan kitab itu tuan merupakan salah satu kitab yang memiliki manfaat yang banyak, dibincangkan dan dibicarakan dalam banyak halaqah pengajian. Sebab tu saya kata ini kitab tua. Cuma hari ini cetakan dia cetakan barulah, 1120 tahun jarak pada sekarang. Dan kita melihat apakah pujian para ulama terhadap Imam At-Tahawi. Yang pertama tuan-tuan, kata Ibn Yunus menukilkan dari Al-Hafidh Ibn Asakir, mengatakan bahawa dia merupakan seorang yang terpercaya, memiliki hafalan yang hebat, ahli fikih dan memiliki akal yang cemerlang. Ini antara pujian-pujian, Beliau adalah seorang yang kredibel, memiliki hafalan yang hebat, memiliki kedudukan yang agung, ahli fiqh, berilmu luas tentang ikhtilaf di antara para ulama dan memiliki pandangan yang jitu tentang karya tulis. Beliau adalah salah satunya ulama di zamannya yang hidup dalam ilmu dan kezuhudan. Itu antara pujian terhadap Imam Ja'far At-Tahawi. Beliau adalah seorang ulama yang berilmu tentang biografi ulama-ulama kota Kufah, sejarah tentang mereka dan fiqh mereka. Masya-Allah. Beliau adalah seorang penghafal ulum yang hebat, ahli hadis dan fiqh negeri Mesir. Dan wafatnya Imam Tahawi pada tahun 321 Hijriah. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada Imam Tahawi yang telah menghabiskan hidupnya demi mengabdikan diri kepada ilmu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga memberikan balasan yang baik yang berlimpah di atas segala kerja kerasnya dalam pengabdian kepada Islam dan kaum muslimin. Demikian di antara ringkasan tentang akidah At-Tahawiyah. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan usahakan bagaimana untuk dapatkan kitab ni. Tapi sebenarnya tuan-tuan, kalau nak dapatkan matan pun dah cukup dah. Kita ambil teks pun dah cukup dah. Kalau tuan-tuan kita putus teks tu dalam 5-6 muka surat je. Kalau buku mungkin rasa tebal. Yang penting kita tahu teks dia, dan insyaAllah kita akan kupas dalam bahasa yang mudah dan juga santai. Sebab akidah tuan-tuan semua benda sangat mudah. Benda yang patut wajib dipelajari. Dia bukan, ada setengah orang menganggap ilmu akidah ni ilmu yang berat kan, takut nak belajar akidah, boleh memecah belahkan. Kita kena berfikiran positif. Tauhid tuan-tuan adalah benda yang menyatu padukan. Sebab tu Nabi SAW membawa dakwah tauhid. Kita kena bersatu padu di atas dasar rasa akidah. Sebab tu hari ni tuan-tuan, kita kalau contoh sebagai contoh dengan orang yang berfahaman Syiah, sukar untuk kita bersatu. Sebab apa tuan-tuan? Sebab akidah tak sama. Sebab apa tuan-tuan? Kita kata bahawa Nabi, bagi contoh, Nabi tuan-tuan, dia tidak tahu perkara gaib. Nabi-nabi dan Rasul-Rasul tidak tahu perkara gaib, melainkan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi menurut Syiah, imam-imam mereka, bukan Nabi, imam-imam mereka boleh tahu perkara gaib. Itu antara contoh yang mudah lah. Dan banyak lagi lah Quran. Kita ada Quran, dia punya Quran lagi tebal. Quran dia ada surah Muslimun. Kita surah Mu'minun, dia ada surah Muslimun. Jadi di situ akidah pun tidak sama. Jadi penting untuk kita belajar akidah. Dan saya tadi bagi secara ringkas tentang pengenalan perbahasan tentang akidah. Yang paling penting tuan-tuan, kita bersemangat untuk belajar ilmu-ilmu yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab macam saya kongsikan tadi tuan-tuan, kenapa penting belajar akidah? Untuk kita masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kadang-kadang orang nampak susah ilmu akidah ni bila bercampur dengan falsafah. Bila berkait dengan falsafah, dia nampak benda tu sedikit sukar. Sebab tu tuan-tuan, saya suka memiliki kitab yang bersifat lama, sebab dia direct to the point. Dia tak ada main-main falsafah, perkataan dan sebagainya. Sebagai contoh dalam Quran pun kita sebut Qul huwallahu ahad. Simple je dakwah Nabi. Katakanlah Allah itu esa. Kan? Katakanlah Allah itu esa, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Sebab itu tuan-tuan, sebab itulah kita kata bahawa dakwah yang paling utama adalah kita membawa manusia kepada menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, kepada tauhid. Sebab tu hari ini banyak-banyak orang suka berzikir kalimah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila kita faham konsep tauhid, barulah kita akan bersatu padu, akan lebih harmoni. Kebanyakan hari ini tuan-tuan berlaku di negara-negara Islam yang lain, di Pakistan, di mana, di Yaman perang, di mana lagi,
di Syria. Sebab apa tuan-tuan? Sebab apa? Sebab mereka tidak bersatu di atas kalimah tauhid. Ya. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, paling kurang saya dah perkenalkan tentang kitab akidah. Ya. InsyaAllah pada bulan hadapan, sebulan sekali kan, pada bulan hadapan jika diizinkan Allah SWT, kita akan membahaskan tentang matan yang pertama. Matan yang pertama. InsyaAllah kalau tak dapat buku ni, kita photostat saja dia punya teks. Sebab dia mudah je bahasa dia. Hadza zikrul bayan aqidah ahli sunnah wal jamaah ni, insyaAllah kita akan belajar pada bulan hadapan. Mudah-mudahan apa yang sampai kongsikan dan sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Itu saja, aku liqauli hadza wa astaghfirullakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan? Ada yang nak tanya. Okay. Boleh jelas tak dengar soalan ni? Saya cakap. Okey. Okey, jadi itu persoalannya tentang buku Ibn Ais, tentang buku Jakim. Okey, Ibn Taymiyah. Okey. Okey. Sebenarnya itu tidak menjadi satu permasalahan. Sebenarnya kalau kita kaji dalam, sebab benda ni dia telah, kalau tuan-tuan siapa ada ambil SPM kat sini? Ambil SPM dan ada uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Itu adalah konsep. So saya kata akidah ni adalah cara memahami. Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat adalah cara memahami. Dia contoh dia saya bagi dalam Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman apa dia tuan-tuan? Sifat Allah SWT. Ar-Rahim sifat Allah SWT. Clear? Sebenarnya tiga yang dipersoalan tadi tentang uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Sebab ini dia sudut kaedah macam tuan-tuan belajar bahasa Arab. Bahasa Arab dia ada kata nama, ada perbuatan, ada huruf. Itu pembahasan untuk menerangkan. Dia tidak satu isu. Jadi saya dah terangkan asma wa sifat. Okey, bertauhid. Okey, orang Mekah bertauhid lagi? Bertauhid. Dia persoalan terlampau umum. Macam mana orang Mekah bertauhid sedangkan Nabi bawa dakwah tauhid? Okey. Jadi saya terangkan tadi tiga persoalan tadi, asma wa sifat saya jelaskan. Clear? Ke salah asma wa sifat? Betul tak? Bismillahirrahmanirrahim tentang sifat-sifat Allah SWT. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin, segala pujian bagi Allah. Rabbil alamin, Rabbi al-alamin, Tuhan sekalian alam. Jadi itulah konteks kita memahami tauhid rububiyah. Kita mengatakan bahawa Allah Tuhan adalah Tuhan segala sesuatu. Tuhan hari kiamat, Tuhan al-alamin. Okey, itu clear. Tuhan yang memberikan rezeki itu tauhid rububiyah. So kita jelas kat situ. Okey, yang jadi isunya tauhid al-uluhiyah. Kan asma wa sifat dah, rububiyah dah, al-uluhiyah. Uluhiyah adalah apa dia tuan-tuan? Dalam surah kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau lah kami sembah, hanya engkau lah kami memohon pertolongan. Itu yang kita bahaskan. Jadi uluhiyah adalah tauhid yang membawa kepada penyembahan. Hari ini tuan-tuan, ramai orang mengaku Tuhan. Orang Cina ke orang India, dia mengaku Tuhan. Bahkan kalau tuan-tuan jumpa dalam perbincangan agama-agama tuan-tuan tanya Tuhan dia berapa? Dia kata Tuhan dia satu juga. Dia kata yang lain tu semua dewa, tapi Tuhan tetap satu. Tapi masalah dia kata Tuhan satu dan Tuhan menciptakan semua. Satu saja dia tidak beriman, dia tidak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang itu kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu panggil tauhid uluhiyah yang membawa kepada al-ubudiyah, kepada pengabdian. Jadi kalau kita memahami konteks ini, dia tidak jadi masalah. Uluhiyah, rububiyah, semua sifat tak ada masalah pun. Dia nama saja. Sebab tu ada ulama dia pecah kepada tiga. Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Ada satu ulama lagi dia memecah kepada tauhid al-amaliyah, al-aqdiyah. Tauhid untuk beramal, tauhid untuk i'tiqad. Itu antara salah satu cara memahami akidah. Adapun persoalan yang saya faham tadi, mungkin nak point pada Ibn Taymiyah.
tentang mungkin nak mengkritik Ibn Taymiyah dan sebagainya, itu merupakan satu persoalan yang kita boleh bincangkan lah. Sebab ulama ni kita tahu satu je, dia tidak maksum. Tauhid satu saja. Oh, Trinity pula. Tapi saya nak terangkan tuan, sebenarnya itu tidak masalah. Sebab benda ni pun dalam silibus Jakim pun ada. Tidak satu masalah. Dalam Jaiz pun ada juga silibus ni. Dalam sekolah agama pun belajar. Jadi benda ni macam saya kata, dia adalah konteks, cara memahami. Macam kalau kita belajar bahasa Arab lah, macam mana kita nak terangkan kata nama, nak terangkan kata perbuatan, nak terangkan sekolah pula kena pula. Itu sebab tu insya-Allah tuan-tuan, dalam perbahasan yang saya faham, maksudnya nak kaitkan tauhid 3 ni dengan Trinity. Jadi dalam kitab Aqidah Tahawiyah ni tidak ada sifat 20. Adakah dia tidak benar? Macam saya katakan, cara memahami akidah ni banyak cara. Macam tadi tauhid 3, tauhid 2, tauhid 20. Tapi tujuan dia satu tuan-tuan. So kita tak boleh belajar Aqidah Tahawiyah tak ada sifat 20. Tuan-tuan buka. Ada tak buka kitab Aqidah Tahawiyah? Dia kena bincang lebih detail. Ada tak tentang perbahasan sifat 20? Ni lagi lama, ni kitab 290 Hijriah. So dalam konteks hari ini tuan-tuan, dia tidak jadi satu isu. Kita kena bahaskan konsep. Sebab kalau kita bahaskan perbahasan tentang mengkafirkan, sebab tu saya kata ini dah sampai satu tahap pengkafiran. Muhammad Wahab pula. Ini dah. Sebab tu saya tuan-tuan tentang isu okey, ini jadi isu mengkafirkan, isu mengaitkan tentang Mufti Arab Saudi. So satu isu yang berat tuan-tuan. Benda ni tidak boleh dibincangkan, dan sebenarnya telah dibincangkan, dah settle dah sebenarnya tuan-tuan. Mungkin hari ni kita, sebab tu saya mula dengan Aqidah Tahawiyah, baru kita masuk kitab-kitab lain. Kita umpam belajar akidah ni, kita umpam bayi. Kita tak boleh nak terus pergi ke falsafah, terus mengkafirkan para ulama, terus mengatakan silibus Malaysia adalah salah, SPM tidak benar, kan, siapakah Ibn Taymiyah. Benda ni tuan-tuan, benda yang perlukan perincian. Tak boleh kita kata disebabkan Arab Saudi adalah negara yang mengkafirkan orang. Saya bagi contoh mudah tuan-tuan. Di manakah atas muka bumi ni, bukan kita nak bela Saudi lah, yang menegakkan kalimah tauhid la ilaha illallah, yang menegakkan hukum hudud. Jadi sebagai contoh. Sebab saya duduk sana, saya nampak praktikal. Kita kata dia kafir, kita kata dia jahat, kan. Arab Saudi saja mufti pun kena, kan. Macam saya kata 90% pengajian adalah kitab akidah. Ya. Benda ni tuan-tuan, macam saya kata, dia tidak satu isu sebenarnya. Ya. Benda ni lah yang membuatkan kaum muslimin bertelagah, mengkafirkan pihak sana pihak sini, kan. Orang yang belajar di luar negara pula sesat, yang dalam negara pula tak sesat. Dia tak ada isu, kita kena meraihkan perkara perbezaan pandangan. Sebab tu saya start dengan buku-buku lama. Saya tak ambil kitab-kitab Ibn Taymiyah, kitab-kitab baru, kitab-kitab sifat 20. Saya start dengan 250 buku, 250 Hijriah punya kitab Imam Abu Ja'far Tahawi. Dia pun tidak ada masalah, dia asalnya mazhab Syafi'i, kemudian mazhab Hanafi. Itu fiqh. Tidak ada satu masalah. Akidah kita semua satu. Kamu belajar di Arab Saudi ke, dia belajar di Malaysia ke, yang penting kita membawa kepada tauhid yang sama. Isu sekarang sebab Ibn Taymiyah. Siapa kenal Ibn Taymiyah? Itu kita kena buka satu buku membicarakan tentang siapakah Ibn Taymiyah. Jadi tuan-tuan, kalau kita Ibn Taymiyah, bawah dia Imam Ibn Katsir, Imam Zahabi. Yang tuan-tuan selalu baca tafsir Ibn Katsir tu, baca sejarah Az-Zahabi, Syiar A'lam Nubala, Mujassimah pula, Musyabihah. Betul. Belajar ilmu ada 3 tahap. Betul. Tahap pertama dia akan tolong, dia akan berbahas dengan orang. Tahap yang kedua dia akan jadi pasal dia tak ada apa-apa. Tahap ketiga dia akan rendah diri. Betul. Jangan berbahas. Dalam bahasa kita tak perlu berbahas. Betul.
kita dalam ceramah dalam Rasulullah ini kita bukan sesi pembahasan. Kalau kita tak setuju, kita ada masa lain. Betul. Ada masa lain kita boleh. Itu. Ilmu ini dia juga adalah obat. Ilmu juga dia adalah senjata. Kalau kita salah faham dan salah tuju, kita buat kepada kesalahan. Ya, ada sesi lain, ada sesi lain. Betul. Benda ni benda yang Ada sesi lain. benda yang perlu perbahasan. Hari ni kita cuma bicarakan tentang kepentingan ilmu akidah aja. Kita tak masuk lagi bab tu. InsyaAllah kita akan masuk. Dan benda tu pun Intro aja. benda tu intro saja hari ni. Baru intro, kita matan pun tak bagi lagi. Kita ke perbahasan. Cuma benda-benda yang mengkafirkan ni memang saya letak tepi lah. Apatah lagi dia mengkafirkan ulama. Benda-benda pengkafiran ni perlu satu perbahasan. Apatah lagi itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Itu saya kata kita kena start dengan asas. Kalau kita dah lompat bab mengkafirkan, apakah sebab kita mengkafirkan dia? Kalau tuan-tuan tahu itu jadi kalau itu sebenarnya tidak boleh. Kita sebenarnya dalam Islam kita tidak boleh berwenang untuk mengkafirkan. Disebabkan nama dia, disebabkan dia daripada Arab Saudi. Arab Saudi pun negara baru. Tuan-tuan kalau bersejarah Arab Saudi, umur dia tak sampai 100 tahun. Arab Saudi baru je umur dia. Itu umur dia berapa tahun? Tak sampai 100 pun. Kita Malaysia pun baru 63. Jadi kita benda tu bukan satu perbahasan, bukan satu yang kita boleh bincang secara sambil lewa. Dan kalau tuan-tuan buka hari ni pun dah mudah dah, boleh cek internet. Perbahasan sebenarnya dah dibincangkan. Itu benda Ibn Taimiyah ni 700 Hijrah. Dah 700 tahun dah. Kan sekarang 144 42 dah 700 tahun. Benda Buat Hasan Asy'ari. InsyaAllah kita akan bincangkan Abu Hasan Asy'ari merupakan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak ada masalah. Dia ulama yang lahir kurun ke-300 juga, 300 Hijriah. Cuma malam ni kita pilih kitab Abu Ja'far At-Tahawi, maka kita bersetuju untuk bincang kitab ni. InsyaAllah. Semuanya sebab tu saya kata bahawa Imam Syafi'i pesan sebelum kita nak belajar fiqh, belajar akidah dulu. Akidah ni menyatu padukan, bukan memecah belahkan. Kita pegang itu insyaAllah. Mudah-mudahan kita berjauh lah. Nasihat saya satulah sebagai penutup, kita kenalah dalam satu perkara ni kita kena bersifat adil. Kita kena letakkan satu perkara di satu perkara yang lain. Sebab benda ni benda isu besar, apatah lagi melibatkan ulama. Kita kata ulama kafir dan sebagainya, saya tak berani tuan-tuan. Lagi ni rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi pula kalau tuan-tuan baca Ibn Taimiyah tu, setengah orang kata Syekhul Islam, mazhab Maliki. Jadi kita kena hormat dia bermazhab Maliki, tidak ada masalah. Kita kena hormat ulama, ya. Kita kena menghormati. Betul. Sebab tu kita tuan, kita dalam Malaysia ni kita kena hidup toleransi. Kita kena belajar kenal khilaf. Itu mazhab Maliki. Okey, insyaAllah itu saja. Mudah-mudahan kita bersifat merendah diri dalam belajar. Bila kita belajar tuan-tuan, kita niat ikhlas kerana Allah SWT. Dan doa pun Nabi anjurkan untuk kita keluar pada perkara-perkara yang membezakan pandangan. Ya, kita minta Allah SWT supaya bagikan hidayah taufik kepada kita, insya-Allah. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma astaghfiruka wa atubu ilaik. InsyaAllah.